Okey, hibah ni golongan sasar dia banyak. Okey. Dan ada yang relevan, ada yang tidak berapa relevan lah. Okey. So dalam semua golongan sasar hibah ni, siapakah golongan sasar yang paling diutamakan? Okey, golongan sasar yang paling Uncle mau highlight adalah mereka yang tidak ada anak lelaki. Why? Sebab apa? Kalau mengikut faraid, orang yang tidak ada anak lelaki dan bapaknya sudah meninggal dunia, adik-beradiknya merupakan ahli waris dalam menerima faraid. So kita bukan mau cakap adik-beradik ni tidak layak menerima ke apakah, dia nanti boleh takbir ke apakah, tapi kita mau mengelak drama yang tidak diingini. So sebab apa? Pengalaman Uncle cerita negatif lebih banyak daripada cerita positif mengenai perebutan harta di kalangan si balu dan anak-anak dengan adik-beradik si mati. So untuk mengelak daripada drama itu berlaku, hibah semasa hidup merupakan satu solution yang terbaik sebelum kamu meninggal dunia. Di mana kamu sudah rancang, sudahlah rumah kamu beli itu orang cakap sebiji saja, dan kereta pun sebiji. Tapi tiba-tiba apabila kamu meninggal dunia, benda tu pula yang menjadi perebutan. Sebab Uncle pernah baca satu artikel di mana dia melibatkan sebuah keluarga di mana si isteri ni dia memang anak yatim. Laki dia ni, husband dia ni merupakan seorang yang profesional lah. Gaji pun besar, waktu tu tinggal rumah banglo. Okey, bila laki dia meninggal, dia ni tidak ada anak lelaki, dia cuma ada 2 anak perempuan. So, pengetahuan pun kurang dari segi undang-undang. Semasa berlakunya suaminya ni meninggal, maka hartanya telah pun dibahagikan secara faraid, di mana dia melibatkan adik-beradik suami dia. Jadi rumah yang dorang ada tu terpaksa dijual. Sebab apa? Kita tahu bahagian isteri cuma 1/8 dan ada lagi bahagian ipar duai. Okey, so oleh kerana tidak mampu untuk membayar bahagian ipar duai itu, maka rumah terpaksa dijual. Hasil jualan tu dibahagi mengikut faraid. Okey, pada tahun pertama dan kedua, duit yang hasil jualan tu masih boleh bertahan untuk bayar rumah sewa yang murah. Bila tahun ketiga, sudah duit simpanan pun sudah habis. Ipar duai pun tidak mau peduli isteri dan anak-anak ni. Jadi terpaksalah balu tersebut tinggal orang cakap gelandangan. Yang ini merupakan satu cerita yang amat menyedihkan, di mana disebabkan oleh mangsa keadaan. Okey, balu ni terpaksa menerima hakikat tinggal di gelandangan bersama 2 orang anak perempuannya. Jadi kita bukan mau mempertikaikan cerita ini benar atau tidak benar, tapi konten dia tu, adakah kita mau isteri dan anak kita ni jadi macam cerita yang Uncle baca tu. So pastinya kita tidak mau dia terjadi macam gitu. Sebab kita tidak mau juga bersangka buruk dengan adik-beradik kita, tapi benda ni happen. Jadi sebelum dia terjadi adalah lebih baik kita bentras dengan membuat ikatan hibah. So maksudnya orang golongan sasar yang paling utama ni adalah mereka yang tidak punya anak lelaki. Okey, yang ini first golongan yang Uncle mau suruh buat ikatan hibah. Okey. So, golongan yang seterusnya adalah golongan mereka yang belum ada rezeki anak-anak. Maksudnya belum ada anak lah. Okey. Yang tadi itu ada anak, tapi cuma
anak perempuan. Yang kedua nih, sudah lama kawin tapi belum ada anak. Kita tahu bila salah seorang meninggal, either suami atau istri, harta yang kita ada tuh, dia ada sharing dengan ahli waris yang lain. Siapa ahli waris yang lain? For sure adik-beradik ataupun mertua. Okay? So benda ni yang akan menjadi rumah tu terpaksa dijual. Disebabkan kita tidak mampu membayar bahagian faraid pihak ahli waris yang lain. Jadi sebelum benda ni jadi, lebih baik kita merancang sebaik-baiknya. Sebab kita tahu ibu bapa ni dia jarang mau rumah. Paling-paling pun cash. Untuk dorang pergi haji, umrah, whatever. Untuk mungkin belanja perubatan kan. Jadi benda-benda beginilah kita rancang sebaik-baiknya. Yang tidak melibatkan menyentuh sensitiviti orang lain. Contoh, kalau kita sudah sediakan hibah rumah kepada istri dan anak-anak, kita sediakan juga cash untuk ibu bapa kita. Mungkin untuk pergi umrah, haji, kan? Untuk perubatan dorang. Okay, so kita sudah prepare awal-awal. Okay, so ada dua golongan yang Uncle mau tekankan sangat-sangat. So, apakah golongan yang lain lagi yang perlu buat ikatan hibah? Okay, golongan yang ketiga adalah saudara baru. Orang ni baru pun masuk Islam. Lepas tu dia masuk Islam pula dalam keadaan dia ni mungkin sudah berumur. Ataupun dia ni mungkin masuk Islam, lepas tu dia mempunyai penyakit kronik yang mungkin diketahui dia mungkin akan pergi tidak lama lagi, mungkin setahun 2 tahun sebabkan oleh penyakit kronik dia tu. Kita tahu saudara baru yang tidak mempunyai keluarga Islam, apabila dia meninggal dunia, harta ini lari pergi mana? Harta si mati ini, dia akan lari ke Baitul Mal. Okay? Satu agensi yang ada di Malaysia ni yang menguruskan harta-harta orang mati yang tidak berkeluarga. Okay? Contohnya macam di Sabah ni pula, mana-mana kes yang melibatkan pembayaran, duit tu akan diberi ke Baitul Mal. Okay? Contohnya macam orang yang cerai taklik bayar RM10 tu kan. Actually mahkamah tidak ambil duit tu, tapi duit itu diserahkan kepada pihak Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ni merupakan satu agensi yang menguruskan harta-harta. Okay? So bagi orang yang baru masuk Islam, mualaf, tak kisahlah dia lelaki ke perempuan, lepas tu dia ni tidak ada keluarga Islam, kena ingat apabila kamu meninggal, kamu punya harta tu akan jatuh ke Baitul Mal. Bukan kita buat hibah ni tujuan untuk mengelak Baitul Mal dapat duit, tidak. Sedangkan kamu ni ada ibu bapa, ada adik-beradik, ada anak buah yang memerlukan kamu punya harta. So kamu boleh buat hibah even bapa mama kamu tu tidak Islam, ataupun anak buah kamu mungkin, ataupun adik-beradik kamu tu dia non-Muslim. So kamu boleh hibahkan. Sebab hibah ni dia tidak mewajibkan penerima tu dari kalangan orang Islam, tidak. Lain dengan harta pusaka. Harta pusaka dia tidak boleh diberikan kepada orang yang non-Muslim, even bapa mama kandung kita. Itu adalah hukum dan undang-undang. Tapi kita ada hibah, di mana hibah ni boleh diberikan kepada mereka yang bukan Islam. Jadi rugilah kepada mereka yang tidak ada pengetahuan mengenai ikatan hibah. Sedangkan di dalam Islam ada menyediakan instrumen-instrumen yang membolehkan seseorang memberikan hartanya, merancang hartanya semasanya hidup untuk diserahkan kepada keluarganya yang non-Muslim. Okay? So, golongan sasar yang ketiga yang Uncle advise, tekankan untuk membuat ikatan hibah adalah golongan mu'alaf. Okay? So, golongan yang seterusnya itu Uncle akan share lagi di dalam episod yang lain. Okay? Kita jumpa lagi.